A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama kita pada pagi ini sekali lagi di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita semua dengan kurniaannya yang terbaik, dengan maghfirah, dengan rahmatnya, dengan barakahnya dalam kehidupan kita hari ini. Insya-Allah marilah kita mulakan hari kita ni dengan sedikit pembacaan daripada satu muka surat Al-Quran. Insya-Allah moga-moga kita memahami serba sedikit apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat yang akan kita baca, kita tadabbur pada setiap hari. InsyaAllah. Hari ini kita bersama-sama di muka surat 229 seperti biasa. InsyaAllah diminta kepada respon sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk memaklumkan memberi respon suara dan juga video sama ada clear ataupun tak okey. Jadi hari ini insyaAllah kita di muka surat 229 kita berada di surah Hud ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-71 insyaAllah. Ayat 63 sehingga ayat yang ke-71 surah Hud. Jadi insya-Allah kita mulakan sedikit pada pagi ini dengan bacaan daripada saya akan baca sikit insya-Allah daripada muka surah ini, iaitu ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Sadaqallahul azim. Hari ini insya-Allah kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Dalam muka surat ini insya-Allah kita akan tengok iaitu ada dua cerita insya-Allah, iaitu penghujung daripada kisah Nabi Saleh dan juga kaumnya, dan yang keduanya ialah kisah Nabi Ibrahim. Kita akan mula masuk kepada kisah Nabi Ibrahim dan juga selepas daripada itu kisah Nabi Lut. Jadi sebelum daripada ni kita telah membaca dalam surah Hud ni kisah Nabi Nuh yang pertamanya, dan yang kedua kisah Nabi Hud, dan kita telah selesai dan kita dah masuk kisah Nabi Saleh, dan insya-Allah hari ini Nabi Saleh dan juga Nabi Ibrahim. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sekarang ni kisah Nabi Saleh, dialog yang berlaku di antara Nabi Saleh dan juga kaumnya. Jadi kita akan tengok bahawa di dalam surah ni Allah Ta'ala ceritakan tidak panjang. Allah Ta'ala akan menceritakan lebih panjang lagi tentang Nabi Saleh ni. Sebenarnya dah ada dah kita baca dulu, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 73 dan seterusnya. Surah Al-A'raf, kalau kita nak tengok detail tentang kisah Nabi Saleh ni, ada di dalam surah Al-A'raf ayat 73 dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan tengok hanya sepintas lalu. Allah Ta'ala ceritakan sepintas lalu. Setiap daripada Nabi-Nabi ni Allah cerita sepintas lalu kerana kesesuaiannya dengan suasana yang berlaku pada masa ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memperingatkan Nabi, nak memperingatkan kepada orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi bahawa ini dia yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu, dan inilah juga yang telah dikatakan oleh pembesar-pembesar ataupun orang-orang yang didakwahi, kaum-kaum mereka, dan juga apakah yang akan berlaku selepas itu. Secara ringkasnya, 3 perkara saja yang akan kita tengokkan, iaitu dakwah, dan kemudian tu penentangan ataupun dialog yang menentang dan menolak, dan yang ketiganya akhirnya ialah balasan Allah Subhanahu Wa Taala, azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kaum-kaum tersebut. Secara ringkas. Jadi maknanya Allah Taala sebut ini sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di pengakhiran dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung Mekah. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan Nabi Saleh berkata, kita mulakan dengan pada ni hari ni, iaitu qala Saleh. Berkata Nabi Saleh, ya qaum, wahai kaumku, ara'aitum, apa pandangan kamu in kuntu ala bayyinatin min rabbi, kalau aku ni betul daripada Tuhan aku. Ala bayyinatin makna ala bayan, makna ada bukti nyata. Jika sekiranya aku ni ada bukti nyata, min rabbi, daripada Tuhan aku, wa atani minhu rahmatan, dan dia berikan kepada aku ni kenabian. Memang dia ni melantik aku. Apa kata jika sekiranya Allah Ta'ala lantik aku ni jadi Nabi dan aku mempunyai bukti-bukti, apa kata? Jadi Nabi
Saleh berkata kepada mereka ni, faman yansuruni minallah in asaitu. Sekarang ni Allah Ta'ala menjadi akan aku ni Nabi, dan kemudian dia meminta kepada aku supaya aku sampaikan kepada kamu. Aku ni bukan pandai-pandai nak ceritakan cerita kepada kamu kan. Bukan aku ni maknanya datang daripada aku sendiri, tapi Allah Ta'ala yang melantik aku. Itu kata Nabi Saleh kepada kaumnya. Jadi kalau aku ni tak menyampaikan apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku, siapa agaknya yang akan yang suruni, maknanya ialah yang menauni, maknanya yang menghalang. Yang menghalang maksudnya yang akan menolak jika Allah Subhanahu Wa Taala nak seksa aku. Kalau aku ni langgar perintah Allah, Allah Ta'ala suruh aku untuk menyampaikan kepada kamu. Sekarang kalau aku tak buat, siapa yang akan menolong aku, menghalang seksi yang akan datang nanti kepada aku jika aku tak buat benda ni, jika aku melanggar perintah Allah SWT. Jadi aku buat ni kerana Allah SWT suruh aku, bukan aku ni pandai-pandai. Tengok kan, maknanya kan Nabi-Nabi semua, jadi mereka tu bersusah payah, mereka ni kan tak dapat upahnya dan sebagainya kan, tapi mereka tetap juga bekerja. Nak menunjuk itu saja pun dah tunjukkan bukti, dah menjadi bukti sebenarnya Nabi-Nabi itu adalah betul. Sebab apa? Kalau orang ni tak ada dapat apa-apa, tak dapat upah, tak dapat apa, dia susah nak buat ni, kerja dia sampai bertungkul lumus, sampai susah payah ni kan, sampai penat lelah, sampai kena seksa dan sebagainya ni kan, tak mungkin manusia biasa akan nak buat benda tu. Jadi maknanya Nabi Saleh ni berkata kepada kaumnya, aku ni sebab Allah SWT yang perintahkan aku buat macam ni kan. Kemudian jadi dia kata, fama tazidunani ghaira taksir. Tapi nampak gayanya, kalau gaya kamu ni suruh aku ni berhenti ni daripada dakwah ni, tak lain melainkan ini adalah menyesatkan, tambah sesat. Taksir tu ada maknanya ialah lebih merugikan, melainkan tambah rugi lagi. Tapi dalam tafsir jalan lain dia kata ghaira taksir ni ialah ghaira tadlil, nak menambahkan sesat lagi kamu ni. Jadi maknanya kalau ikut kamu akan tambah sesat lagi lah. Manusia pun sesat, kamu pun sesat. Jadi aku bekerja ni untuk menyampaikan. Itu ayat 63. Kita tengok sekarang ni ayat 64. Allah SWT kata, wa ya qaum. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkasnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada Nabi Saleh ini satu mukjizat. Mukjizat dia ialah mereka ni hidup di padang pasir. Kalau kita tengok sekarang ni kan, bahawa tempat Nabi Saleh ni yang dipanggil sebagai Madain Saleh, yang berada lebih kurang 250 km daripada Madinah, utara Madinah. Tempat tu masih kita boleh tengok YouTube. Kita akan nampak situ itu Madain Saleh, ataupun satu bandar nama dia Al-Ula tempat tu. Jadi rumah-rumah mereka ni sampai sekarang ni masih ada lagi. Yang mereka ni kehebatan mereka menebuk bukit dan sebagainya lah. Jadi mereka ni hidup di padang pasir, dan unta adalah merupakan salah satu daripada binatang yang penting lah bagi mereka pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi mukjizat kepada Nabi Saleh ini, iaitu dengan keluarnya seekor unta daripada celah-celah batu tu. Makna celah-celah batu boleh keluar unta. Macam mana kan? Itu memang mukjizat betul-betul kan. Keluar unta tu. Unta tu unta betina, dan Nabi Saleh minta kepada mereka, ini adalah unta Allah. Bukan makna tu, makna unta yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bukti kepada kenabian dia. Jadi lalu dia berkata, wa ya qaum hazihi naqatullah. Ya kaumku, ini adalah unta Allah. Unta yang dijadikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah untuk menjadi mukjizat kepada aku ni. Lakum ayatan, menjadi tanda. Maknanya unta ini diberikan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua untuk menjadi ayah, menjadi tanda bahawa aku ni betul-betul adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa kata Nabi Saleh? Dia kata fazaruha maknanya biarkan dia, takul fi ardillah, dia makan di bumi Allah. Maknanya sebab unta tu cantik, unta tu gemuk, unta tu apa semua kan, jadi orang-orang ni, mereka ni jahat, orang jahat mereka ni kan. Jadi mereka ni apa kan, berfikir nak sembelih unta tu. Jadi Nabi Saleh berkata, jangan usik unta ni. Jadi pada masa tu telah dibuat ketetapan oleh Nabi Saleh, iaitu satu hari hanya unta ni boleh minum, dan kita tak boleh minum pada hari tu. Dan satu lagi hari barulah mereka ni boleh minum, unta tu tak akan minum. Jadi begitulah bertukar ganti kan setiap hari tu kan. Jadi mereka tak suka benda ni kan. Mereka tak suka, dan dikatakan pada zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW dan para sahabat semasa peperangan Tabuk, Nabi melalui tempat ni dan telaga itu masih ada pada masa tu. Dan sebab itulah dikatakan bahawa Nabi SAW tak benarkan sahabat-sahabat untuk ambil air daripada telaga tu. Katanya ini telaga yang daripada
unta Nabi Saleh. Jadi fazaruha, Nabi Saleh berkata fazaruha, biarkan dia takul fil ardillah, dia makan di bumi Allah. Dia nak makan, dia hidup bebas maknanya. Wala tamassuha bisuin, jangan kamu sentuh dia dengan buruk, satu benda yang buruk, maknanya jangan kamu sembelih dia. Itulah maknanya, jangan buat apa-apa, jangan apa-apakan dia. Jangan usik dia gitu kan. Fala, jadi wala tamassuha bisuin fayakhuzakum azabun qarib, kalau kamu buat macam tu nescaya kamu akan terkena azab yang qarib. Jadi itu adalah merupakan amaran, bukan susah pun. Banyak lagi unta lain. Unta ni pun bukan dia unta mereka, bukannya unta yang daripada anak-anak unta mereka. Kenapa mereka nak sibuk sangat nak ambil unta ni, nak sembelih unta ni? Tapi oleh kerana kejahatan mereka kan. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada tu fa'aqaruha. Dalam ayat ini kalau kita tengok kan, Allah SWT menggunakan fa'aqaruha maknanya ramai-ramai mereka sembelih unta tu. Apa yang berlaku kan, jangan sembelih, jangan usik, jangan apa-apa kan. Tengok mereka ni fa'aqaruha. Mereka bukan sekadar tu fa'aqaru. Allah Ta'ala gunakan perkataan aqar ni dalam bahasa Arabnya maknanya cara pembunuhan yang jahat, bukan pembunuhan yang baik lah kan. Cara pembunuhan yang jahat, yang mereka ni seolah-olah macam tu. Dan mereka ini kalau ikutnya lah, mereka ni dikatakan bukannya ramai-ramai bunuh unta tu, tapi mereka ni menyuruh seorang daripada mereka tu, nama dia Kudar, nama diriwayatkan dalam tafsir jalan lain, dia kata Kudar ni dia ni disuruh oleh ni orang kaum Samud ni supaya bunuh unta tu Kudar. Jadi Kudar pun pergi. Jadi maknanya walaupun dibunuh oleh Kudar seorang saja unta tu, tetapi mereka ramai-ramai ni yang menyuruhnya. Jadi dianggap bahawa mereka pun sebenarnya adalah orang-orang yang terlibat lah, yang menyuruh. Sebab penyuruh kepada pembunuhan, mereka juga lah dianggap sebagai pembunuh. Itulah yang dimaksudkan bila Allah Ta'ala gunakan fa'aqaruha. Fa'aqaru, mereka ramai-ramai bunuh, seolahnya dalam segi maknanya, tapi sebenarnya seorang saja yang buat tu. Fa'aqaruha, lalu mereka ramai-ramai bunuhnya. Faqala, kata Nabi Saleh pada masa tu, tamatta'u fi darikum, oleh kerana kamu dah bunuh unta ni, maka tamatta'u fi darikum, seronoklah kamu di dalam rumah kamu salah satu ayam, 3 hari saja. Nabi Saleh berkata 3 hari, tapi jadi apa yang berlaku? Selepas 3 hari memang berlaku betul-betul azab Allah Subhanahu Wa Taala turun ke atas mereka ni. Jadi Allah SWT, Allah cerita bahawa Nabi Saleh berkata pada masa tu, 3 hari tamatta'u kamu di rumah kamu, seronoklah kamu 3 hari selepas daripada pembunuhan unta tu. Zalika wa'dun ghairu makzub, ini adalah merupakan janji yang ghairu makzub, yang bukannya ditipu. Maknanya bukan main-main, ni bukan bual kosong ni bukan janji-janji kosong ni kan. Ini betul-betul ni, awak dah bunuh, awak semua dah bunuh, jagalah. Jadi pada masa itulah mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada Nabi Saleh dan juga pengikut-pengikutnya, orang-orang beriman bersamanya, supaya keluar daripada tempat tu. Jadi falamma jaa amruna, apabila telah datang amruna, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila telah datang azab Allah Subhanahu Wa Taala, amruna najjayna Saleh, kami telah selamatkan. Allah Taala kata kami telah selamatkan Nabi Saleh wallazina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang yang beriman dengannya. Sebagaimana kita sebut, iaitu Allah Ta'ala telah perintahkan dalam masa 3 hari itu Nabi Saleh ini bersama dengan untuk berangkat pergi daripada tempat itu. Kerana bila berangkat pergi itu maknanya adalah tu perkara yang akan berlaku kepada mereka. Jadi apa yang berlaku kepada mereka kita akan tengok selepas ini. Jadi birahmatin minna, sama juga seperti mana yang kita baca sebelum daripada ni kan, cerita tentang Nabi Hud, iaitu Allah SWT beritahu mereka ini diselamatkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutnya maknanya Allah Taala kalau mengirimkan azab, jika sekiranya kemungkinan orang baik di satu tempat tu pun juga mungkin akan terbunuh ke dan sebagainya, itu pun sebenarnya tidak mengapa sebenarnya kan. Sebab Allah SWT nanti akan bangkitkan manusia-manusia ni, kalau mereka ni baik, kalau mereka ni berniat baik, kalau mereka ni, maka mereka akan yub'asuna ala niyatihim, sebagaimana disebutkan dalam hadis ni, mereka ni akan dibangkitkan mengikut niat mereka. Maknanya tak ada masalah, tapi Allah SWT boleh pada zaman-zaman Nabi-Nabi dulu dia akan selamatkan. Bagaimana Nabi Nuh, Allah Ta'ala selamatkan kaum Nabi Nuh yang beriman. Begitu juga seperti kaum Nabi Hud, orang-orang Nabi Hud, orang yang mengikut Nabi Hud yang beriman bersama Nabi Hud diselamatkan oleh Allah SWT. Begitu juga yang Nabi Saleh ni,
Orang-orang yang beriman dengan Nabi bersama-sama dengan Nabi Saleh, mereka ini diselamatkan oleh Allah SWT birahmatin. Birahmatin minna wa min khizyi yaumi izin. Dan juga dia akan diselamatkan, iaitu min khizyi yaumi izin. Dia katakan daripada kehinaan pada hari itu. Jadi selepas itu, inna rabbaka huwal qawiyyu al-aziz. Dan sesungguhnya Allah itu, Tuhan kamu, huwal qawiyyu, dia maha kuat. Maknanya kalau dia nak buat apa-apa, dia boleh buat. Al-aziz, al-aziz maknanya al-ghalib, maknanya dia mampu buat, dia boleh buat, tak ada orang boleh menghalangnya. Sebab dia qawi dan juga al-aziz. Jadi memang berlakulah wa akhazal ladzina zalamus sayhah. Apa yang berlaku selepas daripada itu ialah wa akhazal ladzina zalamu. Orang-orang yang zalim. Orang zalim situ maknanya orang-orang yang syirik tadi itu. Orang-orang yang tidak mahu mengikut, tak mahu beriman kepada Nabi Saleh, maka wa akhaza, diambil allazina zalamu. Diambil oleh apa? As-sayhah. Sayhah ni maknanya pekikan. Asal daripada soha. Soha tu maknanya pekik, memekik dengan kuat. Tapi yang berlaku kepada umat Nabi Saleh ni, kaum Samud ni apa? Iaitu berlakulah pekikan, dikatakan pekikan daripada malaikat yang sangat kuat dan juga gegaran daripada bawah. Makna gegaran daripada bawah dan kemudian ada pekikan daripada atas pula kan. Yang sangat-sangat kuat ni. Suara yang sangat kuat. Mereka ni berada dalam rumah-rumah mereka ni. Rumah mereka ni dalam batu kan. Jadi apabila pekikan, maka berlakulah pekikan. Dan pekikan ni bila terlalu kuat, dia akan boleh mematikan orang. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala sebut sini, فَأَسْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ. Maka jadilah mereka di dalam rumah, bukan di luar rumah mereka ni. Maknanya gegaran kuat, pekikan kuat, maka berlaku dalam tu Allah Ta'ala jadilah mereka ni fa'asbahu, jadilah mereka ini fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka ni jasimin. Jasimin maknanya bergelimpangan, maknanya mati. Tak ada apa. Maknanya mati, semua mati. Yang tinggal tu kan. Jadi Allah SWT sebut dalam tu, ka'allam yaghnau fiha. Maaf ayat 67. Okey. Minta maaf terlambat sikit. Jadi ka'allam yaghnau fiha. Allah Ta'ala sebut ka'allam, seolah-olahnya. Lam yaghnau, mereka ni tak pernah tinggal di situ. Yaghnau ni makna sini, lam yaghnau sini maknanya tak pernah wujud di situ pun. Jadi kalau kita pergi tengoklah kan, kalau pergi tengoklah, bukanlah saya nak, tapi kita boleh tengok YouTube dan sebagainya kan. Pada hari ni kita tengok gambar-gambar kan, bahawa seolah macam tak ada manusia di situ. Seolahnya batu bangunan tu, bangunan kosong, tak ada apa-apa kan. Tak ada, jadi apa ni, tak adalah orang jumpa apa-apa benda kan. Dari segi ekologi kan maknanya kan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kat sini ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah mereka ni tak pernah hidup di situ. Tak pernah wujud di situ. Ala inna Samud. Allah Taala kata ala inna Samud. Ketahuilah sesungguhnya Samud itu kafaru rabbahum. Mereka ini kafir dengan Tuhan mereka. Itulah sebab dia Allah Taala kirimkan azab tadi itu. Ala bu'dan li Samud. Dan ketahuilah bu'dan. Bu'dan maknanya jauh. Jauhlah bagi Samud, iaitu jauhlah daripada rahmat Allah. Jadi Allah Ta'ala tengok, ulang lagi. Jadi orang kafir Quraisy ni, yang baca ayat ni, yang dengar ayat-ayat ni, yang faham Arab ni, ayat Quran yang selalu Nabi baca ni, takkanlah tak terasa kan, bahawa mereka juga akan bu'dan juga macam ni. Bu'dan seperti Samud, bu'dan seperti kaum Nabi Nuh, bu'dan seperti kaum Nabi Hud. Sebab apa? Semua Nabi-Nabi ni mereka tahu kan. Jadi kalaulah dah diceritakan oleh Allah, ceritakan semua benda-benda ni kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bacakan kepada mereka, takkanlah Nabi mereka ni tak perasan, tak tahu bahawa mereka akan terkena macam ni juga kalau mereka ni berterusan dalam keadaan dahsyat tu, dalam keadaan ingkar, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ala bu'dan li Samud, dan jauhlah daripada rahmat Allah bagi Samud. Sekarang ni kita berpalih kepada ayat 69. Ayat 69 ialah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Jadi kita akan tengok dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim, bukanlah nak menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim sebenarnya. Allah Taala nak ceritakan tentang kisah selepas daripada ini, iaitu kisah Nabi Lut, apa yang berlaku pada dia. Tapi penghancuran kaum Nabi Lut ini ialah melalui malaikat yang datang tu adalah melalui rumah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini yang kita tahu, Nabi Ibrahim ini dikatakan tinggalnya di Hebron. Hebron ni adalah satu tempat di Palestin pada hari ini, ataupun di Nablus. Dikatakan ada yang kata Nablus, ada yang kata Hebron. Hebron ni dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai Khalil. Di situlah sekarang ni dia ada dikatakan apa ni, kubur Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting ini ialah
cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni seorang yang hebat. Dia ni seorang muhajir yang berpindah daripada Iraq, pergi ke Haran, pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, kemudian pergi menghantar isterinya Hajar ke Makkah. Begitulah kan perjalanan dia, dan dia pergi ke sana kemari. Dan Nabi Ibrahim ni seorang yang sangat-sangat dipuji oleh Allah SWT. Banyak cerita di dalam Quran. Kita tengok di sini bahawa Nabi Ibrahim ini dia tinggal di Palestin, dan dia ada seorang anak saudara nama dia Lut, iaitu Nabi Lut lah. Dan Nabi Lut ni diutuskan oleh Allah, disuruhkan oleh Ibrahim untuk pergi ke Laut Mati, tepi Laut Mati. Ada satu kaum di situ, nama dia ialah kaum kaum Sodom, kaum Sodom di tempat tu. Jadi di tepi Laut Mati, lebih penting maknanya lah di antara, kalau sekarang di antara Palestin dan juga Jordan. Jadi kita tengok sini, kehebatan Nabi Ibrahim ni ialah dia seorang yang dipanggil sebagai Abu Daif. Abu Daif ni maknanya dia ni sangat-sangat suka untuk menamukan orang. Kalau ada tetamu datang, dia sangat suka. Dan dia ni kalau nak makan, dia mesti akan mencari orang untuk makan bersama-sama dia. Dia tak suka makan seorang-seorang. Ada makanan, dia akan ajak orang lain untuk makan sama-sama dengan dia. Itu kehebatan Nabi Ibrahim lah. Di antara kehebatan Nabi Ibrahim. Jadi dalam ayat ni diceritakan, Allah SWT ceritakan dalam ayat 69 ni, walaqad ja'at rusuluna, telah datanglah rusul-rusul kami. Rusul kami ni artinya ialah malaikat. Malaikat pada masa itu datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Jadi dikatakan salah satunya adalah malaikat Jibril. Allah Ta'ala tak sebut sini, tapi dikatakan malaikat. Dan ada yang kata 3, ada yang kata 2. Wallahu a'lam bisawab. Ja'at rusuluna. Jadi mereka ni datang, malaikat ni datang kepada Nabi Ibrahim bil bushra, dengan berita gembira. Jadi apa berita gembira kita akan tengok selepas daripada ni. Kalau ikut berita gembira tu ialah nak beritahu bahawa dia akan dapat anak, iaitu Nabi Ishaq kan. Sebab semasa malaikat ni datang, Nabi Ibrahim dah ada anak dengan Hajar, tapi Hajar ni telah dihantar ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi Sarah, isterinya seorang lagi ni, tak ada anak. Jadi tapi pada masa tu Nabi Ibrahim ni kira dah berumur lah, isterinya pun dah berumur juga. Jadi apabila dia datang malaikat ni datang, qalu, malaikat ni berkata salama ni. Jadi ucapan salam ni adalah ucapan yang standard lah kan. Dari segi salamnya kita boleh kata dalam Islam ni memang itu paling, kalau ringkasnya ialah salam, kita boleh bercakap salam. Orang Yahudi pun sampai sekarang ni menggunakan perkataan yang sama kan, selum macam tu kan. Tapi dalam Islam kita ni boleh berkata salam ataupun assalamun alaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik lah, yang terbaik. Jadi ini adalah yang ringkas, qala salam. Jadi Nabi Ibrahim pun menjawablah salam, makna assalamualaikum. Jadi dia Nabi Ibrahim ajak lah kan tetamu tu datang. Fama labisa an ja'a, makna tak lama selepas daripada dia dah datang bertamu ni, ajak datang rumah ni, maka Nabi Ibrahim pun membawa datang apa? Bi'ijlin haniz. Ijlin ni ialah anak lembu. Anak lembu, maknanya bila anak lembu ni maknanya lembutnya, daging lembut, sedap lah kan. Dan hanis ni maknanya yang dipanggang. Bukan biasa-biasa kan. Maknanya kalau kita tengok orang Arab tu kan, dia panggang kambing ke kan, maknanya panggang. Jadi panggang anak lembu, yang best ni kan, nak jamukan kepada tetamu dia ni, tetamu yang datang ni. Jadi apabila tamu dah masak, dia letaklah di depan tamu dia tu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi, tapi bila dah letak depan tu suruh makan, tiba-tiba tangan dalam ayat ni kata falamma, apabila ra'a aydiyahum, minta maaf okey, insyaallah, apabila dia tengok tangan-tangan ni, tangan malaikat tu lah, tangan-tangan tetamu dia tu tak sampai kepada tak la tasilu ilaihi, maknanya tak jamah pun, tak sentuh pun. Kambing ni best lah kita kata, suruh makan tiba-tiba tak nak makan. Jadi bila tak sampai tangan ke situ, maknanya tak menghulurkan tangan dia, pada masa ni lah nakirahum, pada masa ni mulalah datang perasaan dalam dalam hati Nabi Ibrahim, dia rasa pelik. Nakirahum, pelik ni sebab apa? Mengikut dulu pada zaman tu adatnya, kata ulama tafsir, adatnya ialah kalau orang tetamu ni datang, tiba-tiba diberi makanan yang sedap lah kan, tiba-tiba dia tak sentuh, ini makna ada petanda. Petanda apa? Iaitu petanda bahawa orang yang datang ni ada niat buruk kepada tuan rumah tu. Maknanya nak bunuh lah biasanya kan. Nak bunuh, nak buat apa-apa yang jahat lah ni kan. Nak merompak ke, nak tahu lah kan. Sebab tu lah dia kata nakirahum. Jadi kata Nabi Ibrahim mula rasa pelik ni, nakirahum. Wa aujasa minhum khifah. Pada masa tu
datanglah perasaan takut dalam hati dia. Khifah, takut. Aujasa ni satu perasaan yang disembunyikan dalam hati. Aujasa disembunyikan. Jadi malaikat ni dia tahu. Jadi daripada ayat ni kita boleh dapat faham juga bahawa Nabi Ibrahim tak tahu perkara ghaib. Kita tengok, kalau dia tahu perkara ghaib mesti dia tahu ini malaikat kan. Tapi dia tak tahu. Jadi malaikat pun beritahulah, berkata pada masa tu, qalu la takhaf, wahai Ibrahim, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ni sebenarnya adalah malaikat. Sebenarnya ialah yang diutuskan untuk pergi kepada kaum Lut. Tapi rupanya kami bersinggah sekejap kepada kamu ya, sebab nak cerita satu benda berita gembira untuk kamu. Gitu maknanya kan. Barulah hilanglah perasaan takut. Oh, ini malaikat, so no problem lah. Macam tu kan. Kemudian wa mar'atuhu qa'imah. Pada masa tu isteri dia iaitu Sarah ni ada berdiri. Berdiri itu maknanya bukan berdiri depan, tapi memberi khidmat kepada suami dia kan, sebab nak melayan tamu ni kan, ada tepi tu kata kan, berdiri. Ada yang kata menjenguk daripada dapur tu. Jadi pada masa tu fadhahikat, bila dia cerita malaikat, wow. Jadi Sarah pada masa tu dhahikat ni mana ketawa. Dia ketawa. Ada satu riwayat kata dia ketawa kerana apa? Kerana sangat-sangat gembiralah dia sebab nak hancurkan. Bila malaikat datang untuk hancurkan kaum Nabi Lut lah tu. Sebab kaum Nabi Lut ni jahat sangat. Jadi semua tak tahu. Nabi Ibrahim tahu, Sarah tahu bahawa Nabi tu jahat sangat. Jadi macam tunggu-tunggu saja. Bila nak hancurkan kaum Nabi Lut ni. Jadi bila macam tu, sebab tu fadhahikat. Sukalah Sarah ni. Yes. Biar padan muka macam itulah kita katakan. Baru kau tahu dah jahat sangat kan. Jadi tibalah masanya. Fadhahikat. Qa'imah. Dah dia jadi Sarah pun gembiralah. Jadi dia pun fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu kami beri khabar gembira kepadanya. Tu ialah maknanya Sarah tadi tu bi Ishaq, bahawa dia akan dapat seorang anak bernama Ishaq. Kemudian wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan selepas daripada Ishaq tu akan dapat pula anak lagi, iaitu nama dia Yaqub. Jadi maknanya nama-nama ni sendiri, kata ulama tafsir menunjukkan bahawa apa? Nama-nama ni sendiri adalah nama-nama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sarah ni, kepada Nabi Ibrahim, bahawa kau akan dapat anak selepas ni ialah nama dia Ishaq. Dan selepas daripada itu dia akan dapat pula anak, Ishaq dapat anak pula. Dan Allah Taala dalam tafsir kata Sarah ni diberi hidup oleh Allah, diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dapat melihat, berjumpa dengan Yaqub tadi tu. Jadi Masya Allah kan, ini kehebatanlah Nabi Ibrahim, dan juga maka dia dapat anak dalam keadaan umur dia begitu. Maka itu adalah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua, hasil daripada kesungguhan mereka dalam dakwah mereka dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi setakat itulah saja muka surat kita. InsyaAllah hari ini kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang, muka surat 230. Jadi jangan lupa insyaAllah pukul setiap hari pukul 6.30 sehingga 6.59 pukul 7 lah insyaAllah. Dan jangan lupa share insyaAllah bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat semua, berikan link kepada semua insyaAllah supaya mereka dapat melihat link kita ada recording di sini, akan kekal di sini. Orang tak bersama dengan kita boleh tengok kemudian insyaAllah, dan berikan komen, berikan semua sekali insyaAllah like, follow dan sebagainya. Moga-moga kita akan dapat setiap hari bersama-sama, kecuali setakat ni, kecuali hari Ahad saja sebab kita ada kuliah subuh. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.